Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar tahun 1 JKMP. Okey, video ini merupakan video tutorial kepada makmal kita iaitu makmal grafik reka bentuk kejuruteraan dengan kod kursus KM1913. Nama saya Hanafi bin Abdullah dan saya akan dibantu oleh rakan sejawatan saya iaitu Encik Firdaus Eliesak. So video ini merupakan satu platform di mana kamu ataupun kita semua dapat meneruskan kuliah ataupun pengajaran kita dalam suasana COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. So kita terpaksa menggunakan platform pengajaran secara online supaya kita dapat teruskan kuliah kita. Ini merupakan pengenalan untuk tutorial perisian AutoCAD. Okey, version yang saya gunakan di sini adalah AutoCAD 2019 student version kalau kamu nampak di sini. Okey. So di sini saya akan tunjukkan paparan ataupun user interface untuk AutoCAD 2019. Untuk version-version yang ada dalam tempoh terdekat mungkin 2018, 2017 ataupun 2020 contohnya, paparan ataupun user interface yang ada tidak banyak berubah dan kita masih boleh menggunakan ataupun kita masih boleh biasakan diri dengan menggunakan perisian yang ada yang kita ada tu, kerana perubahan yang ada pada setiap version tu tak jauh beza, kecuali kalau version tu mungkin 2008, tahun 2000, mungkin di situ ada perubahan yang agak besar lah. Tapi secara asasnya, paparan ataupun user interface untuk AutoCAD daripada tahun-tahun sudah sehingga terkini, paparannya tidak jauh berbeza, kecuali terdapat sedikit ataupun kita boleh kata penambahbaikan yang diperkenalkan oleh Autodesk lah. Okey, so kalau kita cek di sini, ini adalah version yang saya punya. Kalau kita tengok pada bahagian atas sini, saya klik ke bawah dan kalau kita klik pada Manage License, di situ ada License Manager, kita boleh klik pada bahagian sini dan kita boleh semak bilakah kita punya expiration date untuk perisian yang kita guna ini. So macam yang saya punya ni, tarikh tamat tempoh dia adalah pada 24 Julai 2021. Saya punya version ni saya dah install pada 3 tahun lepas, kerana pada tahun sebelum ini Autodesk telah memberikan 3 tahun free trial. Tetapi bermula pada tahun ini pula, Autodesk telah menyingkatkan, dia telah strict sikit lah. Dia telah memberi cuma setahun saja penggunaan dan ada lagi beberapa requirement yang kamu perlu lengkapkan untuk mendapatkan free trial setahun itu. Seperti contoh yang kita tunjuk sebelum ni, kamu kena attachkan bukti yang mengesahkan kamu adalah pelajar UKM. So kamu kena ni lah, lampirkan mungkin surat tawaran ataupun kad matrik ataupun sebagainya, seperti yang ada pada web untuk registration dan pengesahan tersebut. Di sini kalau kita tengok di bahagian interface, pergi pada bahagian atas ini, pada ikon A ni, Autodesk, kita klik pada ikon A iaitu AutoCAD ini. Di sini ada beberapa menu yang kita boleh gunakan, iaitu pada new icon kita boleh klik untuk mulakan drawing yang baru, ataupun kita boleh gunakan shortcut Ctrl N untuk kita buka new drawing, dan ada open dan sebagainya lah. Okey, ada beberapa benda penting yang saya ingin tekankan di sini. Kalau kita nak klik ataupun kita nak start pada new drawing, kita kena ni lah, kita kena klik pada new icon di sini, klik. Okey, di sini ada paparan ataupun setting untuk kita pilih new
file tersebut, new drawing tersebut. Okey, di sini ada benda penting yang saya ingin tunjukkan, iaitu sekarang kita tak ada template. Okey, tak apa. Tak ada template tak apa. Sebab kita sekarang kita nak buat new drawing yang kosong kan. So apa yang perlu saya tekankan di sini, pada bahagian sini pada sebelah open ada segitiga untuk more option ni. Kamu klik di situ dan di situ ada beberapa pilihan yang kamu kena pilih untuk kita set new drawing. So kamu kena klik pada open with no template dan metric. Open with no template, metric. Ini merupakan unit metrik, iaitu yang kita akan gunakan dalam unit mm, cm, meter dan sebagainya. Ini adalah penting bila kita tak tahu ataupun kita terlupa select mana-mana unit di sini. Sebab kalau kita select open pun kita tak tahu unit apa yang kita guna kan. Okey, dan juga kalau kita tak tahu, kita terklik pada unit imperial iaitu kaki ataupun inci, ini akan memberi kesan kepada unit ataupun drawing yang kita nak lukis nanti. So jadi untuk langkah selamat, kita kena klik pada open with new template dan klik pada metric. Okey, so ini adalah paparan ataupun new drawing kita lah. Okey, so kalau kita tengok macam tadi, so sudah ada banyak option yang kita boleh tengok di sini. Ada open, kalau kita pernah melukis ataupun pernah ada satu drawing kita nak buka, kita boleh klik pada open, drawing dan sebagainya. So ada button save, kita boleh klik untuk save. Ada save as, import, export, publish, untuk print pun ada. Print ni kita plot lah, kita plot kita punya drawing dengan size yang kita nak, contohnya A3 ataupun A1 ke A2, terpulang pada kita lah kan. Dan juga close. So untuk close ni ada close current drawing dan close all drawing. Dan juga ada exit AutoCAD. So kamu pun kena berhati-hati lah. Kalau kita tak sengaja klik ni tanpa kita save, so kita akan kehilangan kita punya drawing itulah. So langkah selamat, kita kena save dalam keadaan tempoh-tempoh tertentu. So langkah selamat, kita boleh save dalam mungkin setiap 10 minit sekali ataupun dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Okey, untuk pengetahuan kamu, dalam AutoCAD ni dia ada satu option kita boleh save secara automatik. Kita boleh save akan drawing kita secara automatik saya nak iaitu cara dia, kamu kena right click di bahagian command prompt area ni, pergi pada option. Okey, pada bahagian option ni, okey, di sini option ni ada bermacam-macam setting yang kita boleh ubah. Tapi secara, kalau kita belum biasa dengan AutoCAD, so kita tak perlu ubah apa-apa kat sini. Macam saya kata tadi, kita nak ubah dia punya tempoh, kita nak save kita punya drawing. So kita kena klik pada open and save. So di sini pada tab open and save, di sini ada file save, save as. So ini adalah kita punya format lah yang kita nak save tahun bila. Okey, ini pun penting juga, macam saya pernah kami terangkan ataupun tekankan sebelum ni. AutoCAD yang kamu nak kena save tu mestilah lower version. So pastikan bila kita nak save tu, kita kena save pada lower version lah. Lower version yang kami sarankan di sini adalah tahun 2000. Kerana jika kita punya version tu version baru, tak ada masalah kita nak buka file-file lama. Tapi kalau kita punya version AutoCAD version lama, kita tak dapat ataupun kita memang tak boleh nak buka file yang kita dah save pada version baru. Okay, faham So langkah selamat macam saya kata tadi, kita save pada AutoCAD 2000. Okay, so di sini macam kita tengok tadi, macam saya kata tadi, di sini ada file safety precaution. Kita boleh savekan setiap berapa minit kita nak. So kalau kat sini dia ada tempoh 10 minit, dia akan save lah. Jadi ni okey sebenarnya. Maksudnya setiap 10 minit kita buat kerja, dia akan auto save. Kita tak perlu ubah benda ni rasanya. Tapi ni merupakan satu, macam saya kata tadi, merupakan kita alert lah benda ni kan. Setiap 10 minit dia akan save. Tapi kalau kita nak ubah juga, kita mungkin boleh ubah setiap 5 minit pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang penting kita janganlah lama sangat kan. Janganlah sampai macam setengah jam save. Tapi default dia memang 10 dia akan save. Maksudnya kalau kita terlupa dalam tempoh 10 minit kita nak save tadi, contoh kita punya komputer ni blackout ke, kita punya software crash ke, contohlah kan. Jadi dalam tempoh 10 saat lepas kita save yang terawal dulu, itu pun kalau kita save, kalau kita tak save langsung, langsung kita memang tak dapat save lah maksudnya.
Okey, faham ya? Okey, so saya rasa untuk langkah selamat kita mungkin boleh tukar setiap 5 minit kita boleh save. Okey. So lain-lain tak ada apa. Yang kita nak ubah kat sini ada pelbagai. Okey. Ini di sini kalau kita nak tukar display, saya tunjuk alang-alang dia punya setting yang ada kat sini. Pada bahagian display. Okey, ini color scheme ni tak berubah lah. Kalau kita nak dark dia akan jadi gelap macam ni. So kat sini kalau kita nak tukar dia punya size crosshair adalah okey. Nanti pada bahagian workspace ni, pada bahagian yang gelap ni, dia ada macam tanda palang tu kan. So itu kita panggil crosshair. So kalau kita nak tukar dia punya size tu, kita boleh drag kan dia punya size ni kepada 100%. So dia akan jadi panjang lah benda tu. Kecuali kalau tadi default dia kecil je kan. Okay, so kalau default dia contoh berapa tadi, kita boleh ubah lah. Kita boleh ubah crosshair size. Dan kalau kita nak tukar dia punya color untuk apa tu, saya tak sarankan, tapi untuk basic lah, untuk kamu nampak beza kan. Okay, ni kita bagi crosshair tadi. Saya tak sarankan kamu tukar-tukar dia punya ni, kecuali kalau kamu dah betul-betul familiar dengan apa yang kamu nak buat. So kamu boleh tukar dia punya size ini, kita panggil yang crosshair tadi tu, yang macam ada tanda tambah ni kan, kemudian ada kotak kat tengah ni, kita panggil crosshair. Kalau kita tukar dia punya size kepada 100%, so dia punya garisan yang melintang ni dia akan panjang secara teruslah, dia akan panjang 100%. Yang atas pun sama. Okey, so kat situ kalau kita nak tukar ataupun kat sini, saya sarankan kamu ambil di sini crosshair dan kamu klik pada tint. Okey, tint for, dia akan ada beza kat situ dia punya color tu. So kalau kamu apply dan close, kamu apply. Okey. Okey, nampak crosshair ni, dia punya garisan dia tu dia nampak panjang. Kalau kamu rasa tak suka ataupun nak biarkan kamu nak ambil yang default, so kamu boleh ambil yang default lah. Kamu boleh klik default dia tadi dan dia akan jadi macam crosshair size yang asal tanpa ada warna tint, kemudian dan size dia yang agak pendek tu lah. Saya suka yang panjang sebab apa, benda ni dia akan membantu bila kita melukis satu benda yang berada hujung sini dan hujung sini, kita boleh nampak dengan garisan yang melintang tu, kita boleh nampak benda tu selari ataupun tidak kan. So ini merupakan satu pilihan sebenarnya. Kalau kamu nak ubah boleh, tak nak ubah pun tak apa. Okey, so kita tadi baru pergi pada bahagian sini. So di sini pun samalah, pada ikon ni ada new drawing. Kalau kamu tak nak klik pada sini, pada new ni, kamu boleh klik pada new icon, sama juga new drawing, open, save as, dan juga beberapa sini. Okey, di bahagian tengah sini dia ada drawing dan annotation. Kalau kamu klik di sini, dia punya interface akan berubah mengikut pilihan kita. Tapi pada bahagian pelajaran kita untuk 2D ni, kita akan biasa guna drafting annotation ni lah. Kalau yang 3D ni untuk 3D punya drawing. Dan kalau sesiapa yang pernah guna AutoCAD version yang sebelum ni, mungkin 2018 ke 17 ke, saya tak pasti. Kat sini dia ada AutoCAD Classic. Dia ada interface AutoCAD Classic. So kalau kamu dapat ataupun ada kat sini AutoCAD Classic tu, dia punya paparan ni akan bertukar kepada paparan AutoCAD Classic dia, tak macam ni lah. Kalau kamu Google dia punya paparan tu, so dia akan jadi macam interface AutoCAD yang mula-mula keluar dulu. Dia akan lebih simple, tak ada macam ikon-ikon macam yang kita nampak pada version-version yang baru ni. So itulah dia punya interface dia. Tapi sebab kat sini tak ada AutoCAD Classic, kita tak ada pilihan untuk kita nak preview benda tu. So ini adalah dia punya, ini tak perlu ubah apa-apa, kita perlu just check aja. Drafting and annotation ni adalah memang untuk kita guna untuk kita lukis 2D. Okey, di bahagian sini drawing 1.dwg. DWG ni adalah mungkin dia punya drawing format, dan drawing 1 ni adalah drawing yang AutoCAD namakan dia secara default. Selagi kita tak save kita punya drawing ni kepada satu-satu nama, contoh nama latihan apa, latihan 1 apa kan, so nama kat sini akan follow nama yang kita nak save nanti. Faham ya? Selagi kita tak save, so dia akan follow yang default ni lah, drawing 1, drawing 2, drawing 3 dan seterusnya. Kecuali kalau kita dah save pada satu nama drawing, contohlah latihan hari ni, latihan
line contoh kan. So nanti kat sini akan follow lah. Okay, kat sini pada bahagian tab atas ni kalau kita tengok, macam saya kata tadi, kalau AutoCAD yang baru, dia lebih menunjukkan ikon. Pada tab-tab sini ada home, insert, annotate, parametric dan sebagainya ni, dia merupakan lebih pada ikon-ikon kat sini. Macam yang saya kata sebelum ni, untuk AutoCAD klasik, AutoCAD yang version lama tu, so dia tak ada ikon pun. Dia ada ataupun dia ada menu yang kita panggil, iaitu pull down menu. Kita klik sini, kalau kat sini ada draw ke apa kan, klik draw, semua dia ada macam-macam option lagi di kat bawah dia. Ada, kalau draw ada line, polyline, circle sebagainya lah. Tapi untuk yang AutoCAD version baru, dia lebih pada ikon. Dia lebih singkat kat sini. So kita nampaklah ikon-ikon yang kita nak guna tu, mungkin kita boleh tinggal klik saja. Okey, jelas di situ. Okey, so ni merupakan ribbon lah kita panggil. Ikon-ikon ni adalah ribbon. Okey, so bahagian hitam ni, bahagian yang gelap ni merupakan kita panggil graphic window ataupun workspace kita lah. Tempat kita nak lukis kita punya drawing. Okey, dan di bahagian bawah ni kita panggil status bar. Ini kita akan pelajari benda ni satu persatu lah. Okey, saya tak akan tunjuk sekarang. Mungkin dalam masa yang kita akan belajar nanti, kita akan tunjukkan dia punya fungsi-fungsi yang ada pada status bar kat bawah ni. Okey, yang kat sini pada bahagian putih ni, ini merupakan command prompt area, iaitu apa yang kita masukkan command, dia akan berada pada bahagian sini. Contoh kalau saya nak buat line, saya masukkan command line, saya klik pada line di sini. So pada bahagian command prompt area ni, dia akan tertera apa command yang kita masukkan. So di sini bila saya klik line tadi, dia akan tulis line, dia punya command, dan seterusnya specific first point. Okey, dia akan tanyalah bila kita masukkan command line. AutoCAD faham yang kita nak buat line, kemudian dia akan tanya kita specify first point. Maksudnya kat mana kita nak start kita punya line. Dalam kita nak membuat line, kita mesti ada first point ataupun first start point, kemudian dia ada end point. Contoh macam itulah. Okey. So contoh saya nak buat satu garisan bermula pada titik di sini, saya klik pada left mouse dan saya akan klik lagi sekali pada satu titik tertentu, iaitu dia punya end point lah kan. Saya klik, okey, dua kali klik dia akan dapat satu klik di sini dan dua klik di sini. First point ataupun start point di sini dan end point di sini. So kalau saya nak klik pada next point, saya klik lah. Okey, so di situ saya akan dapat dia punya line ataupun bentuk garisan yang saya nak. So untuk membatalkan arahan, saya boleh tekan enter pada keyboard ataupun tekan escape, button escape pada kamu punya keyboard juga. Pada bahagian atas ada button escape. Okey, so itu secara ringkas lah command prompt line tadi kan. So saya rasa tamat untuk kita melihat sekali imbas dia punya interface untuk AutoCAD 2019. Okey, di sini saya ingin menunjukkan fungsi tambahan mengenai mouse lah ya, ataupun kita punya tertikus yang kita gunakan. Seperti biasa, kalau kita menggunakan ataupun kita klik pada left click adalah untuk kita select object. Kalau kita nak select object, kita akan klik pada button kiri pada mouse. Dan kalau kita nak enter ataupun kita nak more option pada AutoCAD ni, kita boleh tekan ataupun klik pada right click pada mouse. So dia ada beberapa option lah bila kita right click. Okey, so untuk roller pula, untuk pada roller mouse tu, kalau kita nak zoom in ataupun kita nak zoom out, kita boleh gerakkan dia kepada hadapan untuk zoom in ataupun zoom out, kita tarik pada roller mouse tu. So kita boleh zoom in, zoom out macam ni lah. Okey, so kalau kita nak pan, kita nak gerakkan kita punya drawing tu, pen ni kita kat sini pun ada punya ikon dia tu. Kalau tengok bahagian kiri tu, dia ada pen ikon tu kan. So kita boleh sama ada kita gunakan roller pada mouse tu. Roller mouse kita klik dan kita jangan lepas. Kita klik pada roller mouse dan kita jangan lepas, dan kita boleh drag kita punya lukisan tu. Dan kita boleh zoom in ataupun zoom out lah dengan kita menekan pada roller mouse dan kita jangan lepas, dan kita drag pada drawing. So kita dapatlah drag dan
zoom in ataupun zoom out pada kita punya drawing. Okey. So pada option yang seterusnya, kita boleh gunakan di sini ada zoom, command zoom. Selain kita menggunakan roller mouse, kita boleh zoom in, zoom out. So pada zoom option pun ada beberapa pilihan untuk kita pilih. So short command untuk zoom adalah Z. So kalau saya nak cuba, Z adalah short command untuk zoom. Z, enter. Okay, so pada more option untuk zoom, kalau kita tengok pada command prompt ni, ada zoom all, zoom center, zoom dynamic, extend, previous, scale window dan object. Ada berbagai cara lah. Tak semua kita guna. Contoh kalau saya nak zoom all, saya cuma perlu type huruf pertama pada command ataupun pilihan yang kita nak buat ni. Kita nak guna zoom all. Saya type A saja untuk menyatakan all punya option. Saya type A. So dia akan zoom all. So zoom all ni merupakan zoom ke semua drawing mengikut limit yang kita buat. So sekarang ni limit default adalah A3. So sekarang adalah zoom all untuk size limit A3 lah. Nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai set limit pada drawing anda. Contoh yang lain, zoom pada option zoom, ada zoom center, zoom extend, previous window ataupun scale. Ada macam-macam lah. So contoh kat sini kalau saya nak zoom extend, saya type E untuk dia punya option untuk extend. E. So dia akan extend kepada sampai mana drawing atau kita punya lukisan ini dapat di zoomkan lah. Ia berbeza daripada tadi kalau zoom all dia akan zoom mengikut limit lukisan yang kita buat, iaitu default tadi adalah A3. Tetapi sekarang kalau kita zoom extend, dia akan nampak semua lukisan yang kita buat. Berikutnya, zoom option. Kalau saya masukkan zoom punya command, Z enter tadi, untuk melihat zoom punya option yang seterusnya. Di sini ada zoom window. Kalau saya nak gunakan window, saya boleh buat window lah. Sama ada saya boleh terus buat window di sini. Okay. So dia akan windowkan saya punya drawing lah. Dia akan zoom pada bahagian mana yang kita window kan. So kalau kita punya drawing tu nampak macam complicated kan, kita nak tengok dia secara zoom in, so kita boleh zoomkan lah. Saya Z, kemudian saya boleh tekan window ataupun kita terus buat window saja dengan tanpa apa-apa command, dia akan zoom in pada sesuatu objek tersebut dengan lebih dekat. Okey, so sekarang kita masuk pada topik function key. Okey, kalau kamu tengok pada nota yang kami sediakan, yang kami attach pada sama ada Microsoft Teams ataupun Google ataupun iFolio, saya tak pasti ya. Saya tak pasti yang mana kamu boleh dapatkan. Saya rasa dekat MS Teams kamu boleh download file tu, nota tu. So pada nota yang utama tu, Introduction to AutoCAD. So kamu tengok pada slide yang function key tu. So kita akan cuba tengok dia punya inilah setting ataupun apakah yang dimaksudkan dengan function key yang kita boleh gunakan ataupun kita boleh setting pada AutoCAD. Okey, kalau kamu tengok kamu punya keyboard tu, pada bahagian atas keyboard dia ada escape, button escape pada bahagian atas, kiri sekali, atas sekali kan. Kemudian selepas button escape ada F1, F2 sampai F12. Okey, so kita akan tunjukkan di sini beberapa function key yang kita boleh gunakan dalam membantu kita membuat drawing. Tak semua benda yang kita nak tunjuk, tapi saya harap bila ini untuk memudahkan kerja-kerja kita untuk kita melukis ataupun kita membuat drawing nanti. So dengan function key dia dapat membantu kita melukis dengan lebih mudah. So kita pergi pada F1 dulu. So kalau kamu tengok pada F1, function key yang button F1 pada keyboard, kalau kamu tekan pada F1, kalau kamu tekan F1 di sini, so dia apa yang akan keluar di sini adalah AutoCAD Help. Yang ini dia punya window help lah. Biasa setiap software dia akan ada help window, iaitu apa-apa masalah yang ataupun apa yang kita nak refer di situ, apa yang kita nak pelajari dia punya software, dia punya masalah, dia akan ada pada help window. So pada F1 adalah
function untuk help window pada AutoCAD. Okey, kalau pada F2 pula, kalau kita tengok pada slide tadi tu, so F2 adalah toggle text graphic screen. So ini kita tak guna pun, tak apa, kita skip yang ini. Okey, pada F3 ni agak penting, iaitu toggle or snap on ataupun off. So kalau kita tengok pada AutoCAD, bila kita tekan F3, dia ada keluar kat sini or snap on. Okey, mungkin kamu tertanya-tanya apakah itu or snap. Or snap adalah bila kita melukis satu bentuk garisan. So bila kita nak menyambung dia punya point tu, maksudnya bila kita nak start buat garisan pada hujung garisan yang ni contoh. So kalau saya tak onkan saya punya or snap, dia tak akan keluar dia tak akan keluar kotak yang kamu nampak tadi. Ni, nampak tak kotak warna hijau ni? Kalau dulu kotak dia warna kuning, tapi dia sekarang warna hijau. Saya pun tak pastilah apa penambahbaikan yang dia cuba tukar color ke apa kan. Tapi mungkin color ni kita boleh tukar. Tapi untuk secara asasnya, or snap yang kita nak tunjukkan di sini adalah ni lah, ikon-ikon kotak ni. Kotak kat sini endpoint. Ini adalah endpoint untuk garisan sini dan ni untuk endpoint. Dia ada banyak sebenarnya. Kalau kamu nak klik ataupun nak tengok dia punya or snap punya setting, saya cuba tunjuk di sini. Kita akan masuk bab snap setting, tapi tak apa, kita tunjuk. Okey, dia punya object snap ni dia ada banyak. Endpoint dia, ikon dia bentuk petak ni, ada midpoint bentuk segitiga. Kalau kita on kan, dia akan nampak lah dia punya ikon ni. Okey, so ni ada macam-macam. Tak apa, kamu jangan pening dulu, sebab kita cuma nak tunjuk endpoint tu rupa dia macam mana. So dia akan ikut dia punya mode tu lah. Kalau kita nak set snap pada endpoint, dia akan bentuk petak. Midpoint bentuk rectangle. Center dia akan bentuk circle yang kecil ni. Dia ada macam-macam ikon. Dia akan ikut dia punya mode tu. Okay, so kalau saya okay, dalam keadaan or snap saya on, so kamu akan nampak dia punya snap ni keluar. Kalau saya tekan lagi sekali, maksudnya memang dia tak keluar. Sebab sekarang or snap off. Nampak setting dekat command prompt ni. Or snap off. So kita tak dapat keluarkan. Kita tak dapat nak tentukan dia punya ikon tu. Sebab or snap ni sangat penting bila kita nak lukis ataupun kita nak kita nak start kita punya garisan pada hujung sini. Kita tak tahu manakah dia punya titik betul-betul hujung pada garisan sini. Kalau kita nak zoom pun, belum tentu kita akan dapat pada hujung garisan. Contoh saya klik macam ni Saya klik, dan contoh saya nak sambung dari sini. Kita dalam mata kasar memang akan nampak bersambung. Tapi bila kita zoom, tengok apa yang jadi. Kan? Dia tak akan dapat point yang betul-betul yang kita nak pada bahagian hujung tu. Okay, so kalau kita di sini saya nak onkan dia punya object snap, saya erase dulu saya punya garisan ni. Okay, so kita tekan F3 untuk toggle on balik. Or snap dah on pada F3 tadi. So saya buat line, baru dia punya kotak ni akan keluar. So dia punya endpoint punya icon akan terpapar bila kita klik di situ sebagai start point, dan endpoint di sini, klik untuk second point, cancel. So bila kita zoom macam mana pun, dengan endpoint punya ataupun or snap on off tadi, dia betul-betul memang akan sambung pada betul-betul hujung garisan, kan? Dia nampak betul-betul bercantum. Kalau kita zoom macam mana pun, dia memang akan bersambung. Itu adalah fungsi untuk ni lah, or snap on off. So dapat faham maksudnya or snap punya icon tu, bila kita nak keluarkan dia, bila kita on, baru dia nampak dia punya endpoint tu. Kita nak sambung kat mana kan? Contohlah, nak sambung bahagian tadi saya klik on pada midpoint, ikon dia segitiga tu. So dia akan keluarlah ikon segitiga dekat pada bahagian tengah ni. Dia tak akan keluar ikon tengah-tengah kawasan sini kan. So ini adalah garisan yang panjang yang membagi dua. So ini adalah dia punya midpoint lah. Kita akan nampak kat situ midpoint. So bila kita klik, kita akan dapat dia punya titik midpoint tu. So kalau kita nak sambung pada midpoint di sini pula, kita akan dapat lah, iaitu ikon object snap, dan itu adalah midpoint. Kita klik dan dia akan dapat titik midpoint. Kalau saya off kan, contoh kalau saya off kan or snap off, or snap tu merupakan singkatan object snap, dan bila kita off kan,
kita memang takkan dapat titik tu, takkan dapat point tu. Kan sebab kita sekarang off, so kita takkan dapat. So bila saya onkan balik, nampaknya bila saya onkan balik dengan menekan F3 pada keyboard, so dia akan dapatlah dia punya tempat tu. Sini adalah end point, sini midpoint dan sini end point. Dia akan dapat dia punya titik-titik lokasi tu kan. Dan sebenarnya benda Power Snap ni dia membantu sangat-sangat lah dalam nak melukis kita punya drawing. Okay, saya harap jelas function object snap on ataupun off, iaitu toggle on ataupun off dengan menggunakan atau menekan button F3, F3. Okay, kita pergi pada next F4 ni. F4 kita tak guna. F5 pun kita tak guna. Ini lebih pada isometric drawing. Kita tak lukis objek isometric ataupun kita tak spesifik melukis pada isometric drawing sebenarnya. Kemudian next slide. Okay, F6. F6 pun ni kita... Okay, kalau saya tunjuk di sini ada toggle coordinate mode on or off. Dia ada dua option lah. Kalau tekan pada F6, dia boleh toggle coordinate, iaitu sama ada menggunakan XY coordinate ataupun polar coordinate. Benda ni nanti kita akan sentuh pada bab yang seterusnya. Kita tak akan sentuh di sini. Okay, so tak apa, kita skip dulu ni. F7 pun, okay, F7 ni kalau kita nak keluarkan dia punya grid tu, grid ni pun sebenarnya kita tak pakai pun. Kalau kita tengok pada bahagian status bar ni, okay, F7 ni, itulah F7 tu grid aja pun, dia tak ada apa. Dia lebih pada titik-titik yang kita nampak lah dia punya jarak-jarak tu kan. Dia ada grid-grid line tu. Sebenarnya benda ni tak ada apa-apa, kecuali kalau kita betul-betul perlukan grid ni keluar, kita cuma perlu tekan F7 untuk betul-betul keluarkan dia punya grid. Function seterusnya F8, toggle auto mode on ataupun off. Ni juga sangat-sangat penting. Macam yang F3 tadi kita on snap tu kita nak on ataupun off kan. Tapi F8 ni pun penting, sangat penting juga sebenarnya. F8, okay, macam mana function tu? F8 adalah auto mode, sama ada nak auto tu on ataupun off. Okay, auto ni kamu faham tak apakah maksudnya? Auto merupakan satu unjuran yang lurus. So maksudnya kalau kita nak buat satu garisan lurus ataupun unjuran yang lurus, so kita kena onkan auto tu. So kalau kita kat sini nak buat satu line, contoh saya masukkan command line, L enter, kemudian masukkan command line, klik start point. Okay, sekarang dia dalam keadaan bebas, nampak kita boleh klik mana-mana mana-mana tempat saja untuk menunjukkan garisan ini dia sebenarnya tak lurus kan. Okey, apa jadi kalau kita tekan F8 pada keyboard tu? Okey, nampak beza bila saya tekan auto on, kat sini dia dah bagi tahu auto on. So bila saya auto on, dia tak bebas, dia cuma boleh ke atas, ke bawah, iaitu degree 0, degree 90, 180 dan 270 saja daripada start point yang saya buat tadi. Dia tak free. Nampak beza dia? Kalau saya tekan balik untuk auto off, dia lebih free lah. Nampak beza dia kan? So kat situ kalau kamu nak buat satu line yang free, dia punya degree dia kita tak tentukan kan. Jadi kita boleh klik je lah mana-mana sudut yang kita nak, ataupun garisan tu condong macam mana. So bila kita klik, dia akan dapat garisan yang bebas tanpa ada sudut yang tertentu. Tapi bila kita nak buat garisan yang lurus, auto on, dengan kita tekan F8 untuk onkan auto tu. So bila saya tekan F8, dia cuma dapat bentuk yang lurus je. Bila saya onkan, dia tak boleh free. Dia bentuk dia macam tu je, kan? So, seberapa panjang, pendek ataupun macam mana pun, dia tetap tidak dapat bergerak secara free. Dia tetap mengikut degree yang kita buat tu. Daripada sudut ke kiri, 0 degree, 90, 180 dan 90 ke bawah. Ini bergantung pada kita lah. Sama ada kita nak auto tu on ataupun off. Okay, so itu adalah function untuk F8. Okay, nampak beza antara saya off kan, dia free, dengan saya on kan, saya tekan, dia akan mengikut pada degree yang lurus lah, ataupun unjuran yang lurus. Kemudian
pada function F9 snap mode ni pun kita jarang guna. Ini adalah untuk kita pergerakan kita punya cursor ni ataupun crosshair ni, dia snap mengikut bentuk ataupun mengikut jarak yang kita nak. Dia juga tidak bergerak secara bebas. Dia adalah untuk kita snapkan kita punya pergerakan cursor ni adalah mengikut jarak-jarak yang tentukan, tapi benda ni tak perlu kita gunalah dan rasanya tak perlu kita tunjuk pun. Okey, kita skip pada F9 kerana untuk toggle snap mode on off ni, F9 ni kita jarang guna, jadi kita tak tunjuk. Dan untuk next F10, F10, untuk F10 pula polar mode pun kita jarang guna, dan F11 object snap tracking mode on off. Okey, kita tengok apa yang jadi F11. So kita boleh cuba macam ni lah. So contohnya, bila kita ada satu objek pada drawing, so contoh saya akan buat satu pandangan lah, pandangan multi view. So bila saya ada satu objek, contohnya satu rectangle lah kan, kemudian bila saya nak unjurkan saya punya pandangan, contoh ni pandangan sisi. So saya nak unjurkan pandangan ni ke bahagian pandangan atas. Jadi saya perlu menggunakan kaedah object snap tracking, iaitu dengan menekan F11, kita toggle on lah. Okay, so bila kita ada satu objek macam ni, kita nak buat satu pandangan atas. So bila saya onkan F11, saya onkan toggle on, dan bila saya nak buat dia punya pandangan atas, so kita kena macam ni. Contohlah saya nak buat dia punya garisan sisi kan, saya tarik ke atas, so saya akan dapat dia punya garisan unjuran ni. Saya boleh dapat sejajar daripada titik post snap tadi, di bahagian hujung tadi kan, ada tanda plus warna hijau ni. Bila saya tarik ke atas, dia dapat dia punya unjuran tu lah. So saya masukkan satu jarak. So di sini pun saya boleh unjurkan. So di sini ada point yang warna hijau ni, iaitu dia punya end point. Bila saya tarik ke atas, kita akan nampak dia punya garisan putus-putus yang warna hijau tu. So bila saya gerakkan ke atas, saya tak boleh tarik jauh sangat. Bila tarik jauh sangat, dia akan hilang. Okey, ni saya buat ni tanpa ada apa-apa command ni. Saya biarkan dulu pada bahagian end point ni, saya gerakkan cursor ke atas. Jangan jauh sangat, bila jauh sangat dia akan hilang. So bila kamu dekatkan di sini, dia ada garisan ataupun point unjuran yang garis putus-putus warna hijau tu. So bila dia dekat sini ada tanda plus warna hijau tu, dia kamu tarik ke atas, dia jangan hilang lah benda tu. Saya tarik ke atas, saya klik untuk satu point, so dia dapat unjuran tu. So bila saya nak unjurkan kat sini pula, cara dia sama juga. So saya biarkan cursor tu kat sini, saya tarik ke bahagian kanan. Saya tak boleh hilangkan tanda hijau tu. Kalau di kawasan sini tanda hijau tu plus ni tak ada, dia tak boleh tarik. So bila saya kena wujudkan benda tu lah, saya kena gerakkan sikit kat sini, saya tarik keluar, so dia ada plus warna hijau tu kan. So baru kita boleh wujudkan dia punya benda tu. Saya wujudkan, saya tarik ke kanan lah contohnya. So bila saya tarik ke kanan, dalam keadaan tanda plus warna hijau tu masih ada, so kita akan dapat dia punya unjuran tu. Bila saya klik, dia akan sama dia punya unjuran tu lah, dia punya tracking tu. So bila saya klik, dia akan dapat dia punya point. Okay, boleh tak? So sama juga bila saya nak buat rectangle pun, contoh saya nak buat pandangan atas, saya menggunakan kaedah rectangle, klik command rectangle. So dari sini saya tarikkan ke atas supaya mendapatkan dia punya tracking point tu. Klik. So di sini pun saya klik lagi. Di sini saya nak dapatkan point dia, saya tarik ke atas. Okey. Baru kita dapat dia punya unjuran dengan garisan yang sejajar ataupun ortho on lah ni, dia tracking dia tarik daripada bawah. Contoh satu lagi, saya nak buat satu circle berada pada bahagian tengah ni. Sebab kita sekarang tak tahu mana titik tengah, so kita boleh juga menggunakan kaedah dengan object snap tracking point. So kita gunakan F11 tadi dalam keadaan ortho on. So saya akan buat satu circle dengan center point dia berada pada bahagian tengah-tengah jarak ni. So di tengah dia,
So ini ada tengah dia kan. So kita akan buat dia punya titik tengah tu, kita akan menggunakan kaedah tracking point. So saya masukkan comma circle. Okey, so dari sini, okey, dia akan, bila saya tarik ke sini, dia terus ada icon ataupun midpoint punya object snap kan. Okey, bila dah keluar tu, saya tarikkan ke, bila dah keluar saya tarikkan ke bawah dalam keadaan garisan putus-putus tu dia keluar. So dari sini pun sama. Saya keluarkan dia punya midpoint dan saya tarikkan ke tengah. Okey, awak nampak bila saya wujudkan dua tracking point tu, di bahagian atas ni ada, sini pun ada. Dia punya tanda plus sign warna hijau tu. So bila macam tu, bila saya berada di tengah, dia akan ada cross sign warna putih yang menunjukkan midpoint untuk objek ni. So bila saya klik pada bahagian tengah ni, so itu adalah dia punya center point yang tengah-tengah lah. So boleh saya uji pun, dia memang berada di tengah. Tengah sini, dan sini pun sama. Sini pun sama kat bawah. Okay. So baru boleh saya membentuk satu ukuran lah berapa saya nak buat. Okay. Itu adalah fungsi untuk Object Snap Tracking Mode on ataupun off untuk function F11. Dan juga untuk AutoCAD yang baru, dia ada function tambahan sebenarnya F12. So F12 tu dia lebih kepada ni lah, dynamic input. So apa yang kita boleh tunjuk di sini, kalau kita onkan F12, okay, F12 kita onkan. So kalau kita buat line kat sini, okay, so kalau saya buat line, kamu nampak tak dia punya angka yang dalam keadaan highlight tu, 6200 tu kan, yang warna biru tu kan. So benda tu adalah satu bantuan sebenarnya, satu yang kita panggil dynamic input lah. Dynamic input ni membantu kita dalam kita membuat ataupun memasukkan satu-satu jarak dalam kita punya garisan. So kalau garisan tu saya nak masukkan kat sini, saya tinggal type aja. Contoh saya nak buat garisan panjang dia 4000 mm. So dia dapatlah garisan 4000. Dan contoh ke bawah ni 3000 kan, berapalah contoh 5000 ke. So dia akan dapatlah garisan yang panjangnya kita masukkan dengan jarak yang kita boleh masukkan pada kawasan yang highlight tu. Kalau kita cancelkan F12 ni, dia tak keluar benda ni. F12 ni berfungsi sebagai ataupun untuk kita membantu dalam memasukkan ni lah, dynamic input tu. Kalau kita toggle on ataupun off, dia akan ikut kita punya kita tekan on ataupun off tu. Kalau kita tekan off, dia tak keluar lah. So bila kita tekan on balik, kita toggle on, so dia keluar. So nampaknya kat situ F12 tu dia akan membantu kita membuat garisan sepanjang mana yang kita nak. Dia akan tertera dalam kita punya paparan pada skrin tu. Contoh yang tertera ni 4700 mm kan. So kalau kita nak, kita tinggal enter je lah. Kalau kita nak ubah pada nombor yang lain, kita masukkan. Contoh saya nak masukkan 6000 mm. Okey, bila saya nak masukkan 6000 mm, kemudian saya nak masukkan kat sini dia punya degree. So kalau kita tengok pada bahagian sebelah yang 6000 tu ada 0 degree kan. So bila kita nak tukar dia punya degree tu, dan kita akan dapat sudut yang dengan sudut yang kita nak tu, kita boleh ubah dia punya degree pada bahagian sebelah tu dengan menekan button tab pada keyboard. Okay, so bila tekan tab pada keyboard, so degree tu kita boleh ubah lah berapa degree kita nak. Contoh saya nak 30, saya enter. So dapatlah panjang ukuran 6000 yang saya buat tadi, kemudian dengan degree 30. Dengan bantuan dynamic input F12 tadi, kita boleh membuat garisan ataupun bentuk yang mengikut kehendak kita. Daripada point ni, panjang dia 6000 dengan sudut 30 daripada satah yang ni kan. Okay, so kita tamat bab function key.